Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada petang yang berbahagia ini, kita akan menyaksikan forum yang bertajuk Hala Tuju FTSM, di manakah FTSM pada masa hadapan. Sebelum memulakan majlis ini, izinkan saya untuk memperkenalkan panel-panel kita pada petang ini. Panel pertama kita adalah Saudari Sarah Najwa binti Ibrahim, aspirasi bagi Komisi Fakulti FTSM. Panel yang kedua kita ialah Saudara Muhammad Hazim bin Mat Noh yang mewakili bebas bagi Komisi Fakulti FTSM. Dengan ini saya serahkan majlis kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Saudari Sarah Najwa binti Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Petang. Petang. Ya Allah, sorry. Dah lama sangat rasa dulu. Okey. Saya Sarah Najwa binti Ibrahim, calon Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, calon nombor 1, dan insya-Allah manifesto saya yang akan saya bawa ada 2 perkara. Di bawah kata kunci akademik dan juga di bawah kata kunci kebajikan. Untuk tahu lebih lanjut, nantikan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hazim bin Mat Noh. Saya merupakan calon anda nombor 2 untuk kerusi FTSM. Dan sekiranya saya diberi mandat untuk menjadi MPP pada kali ini, saya akan membawa 3 entiti, iaitu yang pertama dari aspek akademik, kedua kebajikan, dan ketiga kebolehpasaran. Dan untuk tahu lebih lanjut tentang saya punya manifesto, boleh like page saya Muhammad Hazim bin Mat Noh. Okay, so alhamdulillah, saya rasa kita dah boleh teruskan untuk forum itu. Masing-masing dah beri memperkenalkan diri, memperkenalkan diri masing-masing, dan keduanya adalah daripada FTSM sendiri. Okey, Sarah Najwa Ibrahim dan Muhammad Hazim Muhammad Noh. Saya rasa semua orang memang kenal lah, ya. Bakal pemimpin MPP fakulti ni, ya, insya-Allah. Okey, so saya ada beberapa persoalan atau pertanyaan khusus untuk setiap ahli panel lah. So saya nak start dengan siapa dulu ni? Ladies first. Ladies first. Okay. Alright. Okay, so saya tujukan kepada Sarah. Berkenaan dengan Sarah bertanding atas tiket MPP FTSM, betul. Dan sekarang saya mendapat maklumat bahawa Sarah juga terlibat dengan majlis perwakilan di peringkat kolej apa ya? Pendeta Jabar. So di situ dah nampak keterlibatan Sarah di peringkat kolej dan akan menceburi di peringkat fakulti. So bagaimana agaknya Sarah akan membuat dari segi pembahagian masa lah, sekiranya terpilih menjadi MPP di peringkat fakulti, kerana ada komitmen di kolej, ada komitmen di sini. Bagaimana tu? Mungkin boleh ceritakan ataupun boleh beri maklumat yang rasanya Sarah mampu untuk memikul tanggungjawab ni, supaya kawan-kawan yang lain yakin dengan kredibiliti Sarah, ya? Terima kasih kepada Puan Azura. Ya, jujur saya cakap, saya merupakan MEP Kolej Pendeta Zabar, dan kalau diikutkan menjadi wakil pelajar kolej tu, tipulah kalau kata tak busy. Memang busy sebab komitmen dekat kolej tu kita ada. Dan saya bukanlah nak kata saya tidak melibatkan diri di fakulti, kenapa tidak?
Dan dulu saya penuhkan masa saya di college, dan bila saya ada komitmen di fakulti, saya perlu bahagikan masa tu. Dan sebenarnya kalau sebagai wakil MPP fakulti, saya akan banyak juga berjumpa dengan pelajar-pelajar FTSM sendiri untuk kita selesaikan kebajikan-kebajikan pelajar. Dan melibatkan diri di kolej bermakna bila saya busy di kolej, saya juga lebih banyak berjumpa dengan pelajar-pelajar FTSM. Kadang-kadang ada juga yang join program saya, dan ada juga yang join program-program dari exco-exco lain, tapi saya juga terlibat. Jadinya pembagian masa tu insya-Allah boleh. Kenapa saya tak boleh nak bagikan masa, sedangkan kalau kita lihat contoh MPP sebelum ni, Johan daripada FSP, dia juga merupakan Majlis Eksekutif Kolej Amirul Baki dan juga merupakan salah satu MPP untuk sesi lepas. Jika dia boleh bagikan masa, kenapa tidak saya? Dan kenapa kita perlu menyekat peluang seorang wakil pelajar daripada kolej untuk terlibat sama dalam fakulti? Itu bagi saya, dan insya-Allah saya tidak menjanjikan kesempurnaan untuk terlalu memfokuskan kepada fakulti, kerana saya ada dua tanggungjawab yang penting, satu di kolej dan satu di fakulti. So bila saya insya-Allah kalau saya diberi mandat, dan saya akan bekerja keras untuk membagikan masa saya juga di fakulti. Dan di fakulti bukan hanya saya seorang, kerana saya juga terlibat dengan Pertama, yang mana mereka merupakan PM FTSM. So saya akan bagikan masa, kami akan berkolaborasi, bekerjasama untuk meningkatkan lagi kebolehpasaran, kebajikan dan yang terlibat dengan FTSM, insya-Allah. Terima kasih. Okay, cuma nak tambah sikit, keyword saya nampak is bekerjasama dengan tim ataupun rakan seangkatan lah, sama ada di peringkat kolej ataupun di FTSM. So mungkin Sarah ada plan ataupun strategi bagaimana untuk dari segi pengurusan masa tu sendiri, ada beberapa strategi atau plan mungkin boleh kongsikan dengan kawan-kawan? Plan dia cukup mudah. Kalau kita tengok, semua pelajar ada jadual masa sendiri, ada jadual kelas, ada jadual untuk bersendirian. So saya akan buat jadual tu, dan saya ada juga teman-teman seangkatan saya di kolej. Mereka juga merupakan salah satu pelajar FTSM. So di situ kami akan bersama-sama untuk membagikan masa untuk menolong sama sendiri, dan saya sendiri akan buat jadual. Kira bila dah jadi MPP kan, kerja tu banyak, kerja meeting semua ada. So kat situ saya akan bagikan masa, buat jadual, dan saya akan lebih disiplinkan diri saya untuk menepati masa, menepati kriteria seorang MPP untuk UKM. Yakin ni untuk menjalankan tanggungjawab besar di kolej dan juga di fakulti. Okay. Right. So saya nak tanya bagi pihak orang kuat Pertama ni, ya, YDP Pertama. Okay, sekarang Hazim dah pegang penjawatan YDP Pertama. Okay. Dan dah pun saya nampak sangat giat menjalankan beberapa aktiviti yang saya rasa agak teruja lah juga, ya, di FTSM. Dan sekarang Hazim menjadi calon untuk bertanding di peringkat MPP fakulti. So dah ada jawatan pun di fakulti, lepas tu bertanding pula di fakulti. So apa sebenarnya yang Hazim nak lakukan? Maksudnya visi ataupun misi Hazim di sini, sebab dah ada jawatan, nak bertanding lagi di sini. Mungkin nak kongsikan apa-apa plan ke ataupun apa-apa perancangan Hazim di fakulti? Terima kasih kepada Puan Azura atas soalan yang diajukan seperti tadi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semuanya. Baiklah, atas soalan yang diajukan kepada saya tadi, dah ada jawatan, nak jawatan lagi. Bagi saya, visi saya cuma satu.
saya mengetengahkan agenda kebajikan mahasiswa-mahasiswa FTSM. Itu saja. Kebajikan mereka, akademik mereka, kebolehpasaran mereka. Kerana apa? Kerana bila kita lepas bergraduasi, itulah apa yang syarikat industri luar nakkan. Jadi melihat kita punya tahap kebolehpasaran, melihat kita punya bakat kepimpinan. Jadi bagi saya tidak ada masalah bagi seorang itu untuk memegang dua jawatan dalam satu masa, kecuali jika dia memang terbeban dah, dia harus tarik diri pada salah satu jawatan. Cuma yang bagi saya memegang jawatan sebagai YDP pertama, iaitu seorang yang kuat di fakulti, dan juga saya juga bertanding untuk kerusi fakulti. Jadi bagi saya mampu untuk membawa suara mahasiswa-mahasiswa FTSM bukan sahaja di peringkat pihak kedekanan. Jika pihak kedekanan tidak dapat memberi bantuan ataupun sumbangan, mungkin saya boleh ketengahkan suara mahasiswa-mahasiswa FTSM ke peringkat yang lebih tertinggi. Jadi di sini saya tidak nampak ada sebarang masalah sebenarnya. Sebab lagipun saya seorang YDP dan saya tahu selok-belok tentang fakulti. Jika ada pelajar ada masalah tentang kebajikan, kepada siapa saya harus jumpa? Jika pelajar ada masalah tentang prasarana fakulti, kepada siapa yang saya harus jumpa? Itu saya sudah arif, alhamdulillah. Adakah sudah menjawab Sarafan? Ini rakan-rakan yang lain, kita sudah menjawab. Ya. Alright, so mungkin ada kelebihan lah kalau Hazim dah pegang YDP pertama, and then Hazim jika terpilih sebagai MPP di FTSM sendiri, mungkin ada satu advantage yang lebih. Mungkin Hazim boleh kongsi kot apa advantage yang lebih kalau dah ada jawatan di pertama dan ada lagi satu jawatan MPP pertama. Maafkan saya mencelah. Boleh tak lepas ni soalan jangan nampak macam soalan lepas ni kalau boleh jangan bias pada mana-mana. Saya rasa soalan agak bias. Alright. Okey, sebab dia di fakulti kan. Jadinya saya nak tahu apa plan macam di terima kasih. Right, saya tidak bermaksud untuk bias ataupun saya tidak bermaksud sebab saya berada di sini adalah sebagai moderator yang agak neutral. Saya tidak pegang sokong kumpulan ini atau kumpulan A, kumpulan B dan C. Cumanya mungkin soalan tu macam menjurus ke sana. Okey. Terima kasih atas maklumat atau tuturan tersebut. Right? Okey, tak apalah. So mungkin benda tu boleh diberitahu secara personal lah kepada saya. Alright. Okey, tak apa. So seterusnya saya tanya pula bagi kepada pihak Sarah. Saya nak tanya pada pandangan Sarah lah. Sekarang ni FTSM ni dia bagi pandangan Sarah, adakah FTSM ni dia sebenarnya mampu melahirkan graduan yang mempunyai asas ataupun pengetahuan yang kukuh tentang teknologi yang selari dengan perkembangan di luar sana? Apa pandangan Sarah? Terima kasih sekali lagi. Bagi saya dan pendapat saya sendiri, saya yakin pelajar-pelajar FTSM mampu keluar, graduate dengan selari dengan pasaran luar. Sebab kalau kita ikutkan pelajar-pelajar FTSM ni, kita dah belajar, pembelajaran dia dah mengikut contohnya macam Java. Kita dah ikut pasaran-pasaran luar. Benda ni yang diorang akan guna, akan bawa keluar, belajar dan guna seiring dengan syarikat-syarikat kalau in case diorang masuk syarikat mana-mana lah. Dan saya bagi contoh lah, dalam ada seorang ataupun dua saudara yang dulunya merupakan MPP sesi 2012-2013 yang merupakan pelajar FTSM sendiri. Dan diorang ni bukan cuma penuh dengan teknologi yang diorang ada, yang diorang bawa keluar, tapi diorang juga melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang mampu memberikan diorang soft skill yang tinggi. Sebagai contoh, seorang lagi saudara Haida, dia merupakan MEP KBH sesi 2012 tak silap saya. Dan dia MEP dia macam kira-kira busy dengan college, busy dengan program-program college, tapi dia orang mampu untuk
berteknologi dan mampu mempunyai soft skill tu dan mampu keluar sebelum graduate pun dah dapat kerja. So maknanya kita nak kata yang pelajar FTSM ni bukannya tunggu graduate baru kita dapat kerja. Dan saya memang yakin dengan kehebatan dan pembelajaran yang FTSM sendiri dah laksanakan untuk fakulti dan untuk pelajar-pelajar FTSM. Kiranya nak kata dia orang tak akan ada kerja tu, jangan risaulah. Kalau kita tengok ada yang dah pergi ke Beijing, nama dah naik, surat khabar keluar, apa keluar. So maknanya syarikat-syarikat diorang ni bukannya nak kata, diorang syarikat kat luar ni, even diorang berteknologi, takkan dah tak tengok newspaper kot. So maknanya diorang kenal, diorang mampu kenal, oh ni pelajar FTSM, diorang ni hebat, pergi ke Beijing, pergi ke situ, pergi ke sini. Maknanya diorang dah nampak siapa kita dan kita sebenarnya mampu, bukan tak mampu. Kita abaikan apa orang kata pelajar FTSM ni hanya duduk di fakulti. Tak, kita tahu pelajar kita siapa, kita tahu apa yang kita bawa. InsyaAllah mereka mampu mendapat tempat di luar sana, insyaAllah. So ada apa perancangan tak untuk pelajar-pelajar kita nanti? Maksudnya ialah Sarah memang dah cakap tadi bahawa pelajar kita memang mendapat tempat di luar sana. Tetapi untuk kita upgradekan kemahiran mereka tentang IT itu sendiri, okey, adakah Sarah ada apa-apa plan ke bila dah terpilih menjadi MPP di peringkat fakulti? Seperti yang saya kata tadi, manifesto saya yang pertama adalah akademik. Di situlah plan saya bermula. Di mana kalau ikutkan, kita tahu pelajar FTSM daripada first year, saya sendiri pernah mengalami first year yang saya masuk, saya nak tahu sebenarnya hala tuju saya ke mana. Saya nak tahu ke mana saya nak pergi, ke mana saya perlu pilih. Sebab tak semua, nak kata semua tu taklah, tapi ada segelintir yang masuk FTSM ni kerana dapat kos tu dan bukan pilihan sendiri, bukan itu achievement dia. Kadang-kadang orang tanya, aku ni nak ke mana? So dari situ saya nak keluarkan manifesto saya nak perjuangkan untuk kita buat satu carnival yang mana carnival tu melibatkan pelajar first year, second year maupun third year yang mana dah LI sekarang. So untuk first year dengan second year ni kita akan banyak buat program untuk hala tuju. Kita perkenalkan diorang ni dengan dunia luar, perkenalkan diorang dengan program-program luar yang mana dengan syarikat-syarikat macam yang kita pernah lakukan tahun lepas, kita ajak syarikat-syarikat luar untuk perkenalkan diorang macam mana hidupnya sebagai programmer, macam mana hidupnya sebagai multimedia dan sebagainya. Dan saat untuk carnival tu juga kita akan jemput kelab-kelab fakulti kita sendiri yang mana kita dah ada kelab-kelab yang diorang ni sebenarnya pun hebat. Kita hebat dengan dia punya credibility, dengan dia punya idea. So kita bawakan ke tengah, kita tunjukkan, kita jemput juga syarikat luar untuk syarikat luar ni dia akan datang untuk brief tahap level mana syarikat diorang perlukan untuk pelajar FTSM. Dan juga kita nak diorang at least, bukan at least lah, dan saya akan cuba bincang dengan diorang untuk adakan satu list untuk diorang ambil pelajar kita sendiri untuk bekerja dengan diorang. Kiranya kita dah deal dengan diorang, tak payah ambil syarikat luar sebab kita dah ajak diorang datang, diorang dah tengok macam mana kita bekerja, macam mana kehebatan kita. Jadi di situ kita gunakan kelebihan ni untuk bawa pelajar kita sendiri untuk ke syarikat-syarikat yang ada. Azim, saya dah cakap pelajar-pelajar kita memang mendapat tempat di luar sana. So apa pandangan Muhammad Azim tentang perkara ni? Bagi saya pendapat Sarah itu betul. Seperti mana kita lihat, pihak kedekanan fakulti sendiri telah mewujudkan daripada asalnya 4 buah kelab. Pihak kedekanan fakulti telah menambah banyak lagi kelab yang memfokuskan tentang area-area tentang lapangan-lapangan teknologi yang berfokus. Sebagai contoh, kelab yang sedia ada, kelab komuniti sumber terbuka yang memfokuskan ke arah ilmu sumber terbuka, Linux, Ubuntu. Kita juga ada kelab interaktif multimedia yang mana memfokuskan ke arah multimedia untuk pelajar-pelajar multimedia untuk mempelajari ilmu-ilmu mengedit video, mengedit gambar. Kita juga mempunyai kelab inovasi bisnes di mana kita bukan sahaja hendak melahirkan para teknologi, kita juga ingin melahirkan
tekno keusahawanan, di mana para teknologi sendiri boleh menjadi seorang usahawan. Kita juga ada kelab Imagine Cup, di mana kelab tersebut melahirkan seorang graduan yang berfikiran kritis dan kreatif, di mana mereka boleh berkomunikasi secara efisien, lancar. Mereka boleh menerangkan sesuatu produk dengan baik. Mereka juga boleh berfikir secara kritis untuk menghasilkan satu produk baru, sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah orang. Kita juga ada banyak kelab yang memfokuskan tentang lapangan-lapangan tertentu. Jadi di kelab-kelab ini mereka akan bersama-sama meningkatkan nilai kebolehpasaran untuk para pelajar FTSM. Jadi jika syarikat luar ingin menemu mereka, ingin mengambil mereka bekerja, mereka akan memandang pertama sekali mungkin mereka akan sort ikut pointer semua, and then untuk persaingan mereka akan lihat ilmu-ilmu teknologi sampingan, seperti mana ada orang yang boleh guna Java secara mahir, ada yang tak boleh guna Java secara mahir. Ada orang yang boleh menggunakan Photoshop secara mahir, ada yang tidak boleh menggunakan Photoshop secara mahir. Jadi itu antara nilai kebolehpasaran yang saya cuba nak perjuangkan, supaya bila mahasiswa-mahasiswa FTSM keluar bekerja, peratusan mereka menganggur akan menjadi kurang. Itu apa yang saya cuba nak sampaikan lah. Tadi saya tanya Sarah apa plan dia. So dia kata mungkin kalau dia terpilih dia akan buat carnival lah, macam-macam lah. So tadi Hazim ada sentuh pasal antaranya kelab-kelab yang sedia ada. Itu memang dah ada lah di fakulti. Tapi mungkin Hazim ada perancangan lain untuk menjadikan mahasiswa di FTSM khususnya lebih berketerampilan dan berkredibiliti bila dah keluar nanti. Mungkin ada plan ke, mungkin boleh kongsikan dengan rakan-rakan. Perancangan saya terhadap itu adalah saya akan memanggil syarikat-syarikat industri IT luar untuk datang bersama-sama dengan kita. Mereka datang, mungkin mereka boleh menjadi juri untuk pertandingan. Mereka mungkin boleh menjadi tenaga pengajar untuk kelas-kelas bengkel yang saya buat. Dan mungkin boleh menjadi seorang moderator untuk forum-forum IT yang saya akan buat. Jadi di situ secara amnya mereka dapat lihat pelajar-pelajar kita. Sebagai contoh, jika saya ingin membuat bengkel untuk Photoshop, selain daripada pelajar, saya mungkin panggil syarikat-syarikat industri IT luar yang pandai Photoshop, datang ke FTSM. Mereka akan mengajar kita, mereka akan berkongsi pengalaman. Selain daripada mengajar, mereka akan berkongsi pengalaman. Mereka akan berkongsi pengalaman sebagai mereka grafik, sebagai pengatur cara, dan banyak lagi. Dan itu apa yang kita cuba nak serapkan dalam diri kita. Sebab diri mahasiswa FTSM lah. Sebab apa? Sebab ada di antara kita yang dapat FTSM ni pun bukan pilihan pertama. Jadi di situ saya nak memupuk ilmu-ilmu IT dalam diri mereka. Sebab belum cuba, belum tahu. Jadi bila saya dah pupuk kali pertama, dan saya pupuk kali kedua, pupuk kali ketiga, lama-lama ilmu itu dan minat itu akan bercambah dengan sendiri. Jadi sebab itu kita perlukan orang luar yang memang betul-betul berpengalaman untuk meyakinkan pelajar-pelajar FTSM. So dipanggil orang industri lah untuk share pengalaman. Right. So Sarah, tadi Sarah ada beritahu pasal manifesto yang Sarah nak laksanakan jika terpilih sebagai MPP di fakulti. So sejauh mana keyakinan Sarah dapat melaksanakan semua manifesto tersebut dengan jaya ni? Sejauh mana tu kita tak boleh nak cakap sejauh mana tu, sebabnya kalau diberi mandat, saya mempunyai peluang selama setahun untuk saya bekerja keras. So kalau kita ikutkan macam yang saya nak buat utamanya bumbung tu, benda tu perlu dilaksanakan secepat mungkin. Sebab saya sendiri pernah mengalami perasaan pergi ke kelas dalam keadaan hujan lebat, baru dah turun elok-elok terang. Bila dah sampai tengah jalan hujan lebat, nak kena berlari sampai ke fakulti dah basah kuyup. Itu yang kita nak tekankan. Kita nak orang nampak kita bukan jadi MPP semata-mata untuk dapat jawatan, untuk dikenali, tapi kita nak buat something yang kebajikan pelajar tu. So insya-Allah
saya yakin tempoh masa setahun tu cukup untuk saya buat, untuk saya laksanakan manifesto saya. Dan juga yang pasal carnival tu, benda tu pun perlu. Sebab kalau kita tengok sekarang, pelajar third year tengah LI, dan sem depan dia akan masuk untuk buat tesis dan sebagainya. Dan kira range masa tu ngam-ngam. Third year ada, second year ada, first year ada. So semua ada, kita boleh laksanakan dengan kalau diberi bantuan jugalah daripada pertama sendiri, kita bekerjasama. Sebab benda ni bukanlah maknanya saya seorang MPP, maknanya saya seorang buat, tak. Kira kalau dapat bantuan daripada pertama, saya lebih yakin. Sebab saya tahu kredibiliti pertama melakukan program-program yang ada, yang saya dah tengok sekarang ni lah, macam mana diorang bekerja, macam mana diorang buat program, macam mana diorang mampu menolong pelajar-pelajar kita sendiri. Dan saya yakin insyaAllah selama setahun ni saya mampu untuk melaksanakan saya punya manifesto. Yang telah diterterakan. Alright, bagaimana pula dengan Hazim? Macam-macam manifesto ni saya tengok, 1, 2, 3. Jadi sejauh mana kemampuan dan keyakinan Hazim tentang manifesto yang telah dimaklumkan kepada rakan-rakan? Adakah Hazim hanya orang cakap sekadar bercakap indah kabar dari rupa atau sebaliknya? Terima kasih atas soalan yang diajukan. Baiklah, saya merupakan seorang yang mengamalkan polisi tidak menanam tebu di tepi bibir. Jadi saya yakin insyaAllah saya akan berusaha untuk saya merancang, Allah yang menentukan. Jadi saya yakin berdasarkan dengan tiga manifesto yang saya telah ajukan. Sebelum saya ajukan manifesto tersebut, saya telah melakukan sedikit penyelidikan, penyiasatan tentang kebajikan. Semasa saya menjadi YDP pun, saya telah mengetengahkan agenda kebajikan mahasiswa, di mana pelbagai gerak kerja saya telah lakukan untuk memastikan kebajikan mahasiswa-mahasiswa FTSM terjaga. Daripada segi kafe, segi laluan berbumbung tersebut, semua saya telah ajukan kepada Dr. Dalbir, dan itu merupakan perancangan fakulti dan mereka telah merancang benda itu dan akan dilakukan pun. Jadi bagi saya, buat apa kalau saya nak nak claim effort pihak pengurusan fakulti. Jadi saya keluarkan saya punya manifesto. Yang pertama dari aspek kebajikan, iaitu menjaga setiap kebajikan mahasiswa-mahasiswa FTSM dan meningkatkan kualiti prasarana. Seperti mana kita tahu di Dewan Kuliah, saya telah ajukan perkara ni. Dewan Kuliah kita yang macam usang, kerusi semua tidak lengkap, mengenai meja semua patah. Jadi perkara itu saya akan ajukan kepada pihak kedekanan fakulti, dan pihak kedekanan fakulti sudah tentu akan mengambil tindakan untuk meningkatkan kualiti prasarana. Jadi saya akan sentiasa dengan izin supervise mereka setiap prasarana, dan jika ada sedikit kepincangan dalam prasarana-prasarana yang ada di FTSM, saya akan adukan kepada pihak kedekanan dan bekerjasama dengan pihak kedekanan untuk meningkatkan kualiti prasarana FTSM. Dari manifesto saya yang kedua, iaitu dari segi akademik, kita datang ke UKM untuk menuntut ilmu. Seperti kalau macam ilmu kebudayaan itu ilmu sampingan lah. Tapi kita belajar di sini di FTSM hanya untuk menuntut ilmu dan mendapatkan segulung ijazah untuk jadi tiket kita mendapatkan pekerjaan. Jadi di sini niat kita semua sama. Jadi saya akan banyakkan bengkel, kelas, tutor untuk membaiki pointer-pointer mereka yang rendah, dan juga saya akan memanggil tenaga-tenaga pengajar, kemungkinan daripada lecturer, guru IT sendiri ataupun dari para pelajar yang cemerlang untuk tampil datang membantu rakan-rakan kita yang lemah membuat kelas secara santai dan konsisten. Sebab apa saya sebut konsisten? Kerana jika kita buat benda tu sehari je, manusia mudah lupa. Kalau kita buat konsisten, kita sentiasa ingatkan, insya-Allah masa exam mesti ingat. And then untuk yang dari segi akademik, iaitu melestarikan penggunaan innovation space. Saya berterima kasih kepada Dekan Fakulti, Prof. Abdullah, kerana telah menyediakan satu ruang khas untuk para pelajar FTSM berdiskusi ilmiah. Jadi di situ saya akan melestarikan penggunaan tersebut. Saya akan membuat kelas tutor secara santai di situ. Saya akan meningkatkan lagi capaian untuk capaian internet di situ, sebab saya tahu